Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Pada kali ini kita akan membincangkan model yang seterusnya dalam kapasiti pedagogi pembelajaran bermakna, iaitu model pembelajaran murid. Jadi kalau kita melihat kepada slide yang telah ditunjukkan ataupun yang telah saya paparkan ini, kita boleh dapati bahawa bagi model pembelajaran murid ini ada 3 elemen yang merangkumi model pembelajaran ini. Yang pertama sekali kita lihat adalah belajar cara belajar. Okey, belajar cara belajar. Kemudian kita ada perhubungan. Okey, ini perhubungan, dan yang ketiganya ada aspirasi. Okey. Jadi untuk model pembelajaran murid ini terdiri daripada 3 elemen utama ini: belajar cara belajar, perhubungan dan aspirasi. Jadi kita akan tengok satu persatu apa yang dikatakan sebagai belajar cara belajar, apa yang dikatakan sebagai perhubungan dan juga apa yang dikatakan sebagai aspirasi. Kalau anda semua melihat setiap pada model ini, pada setiap elemen ini ada lagi sub elemen. Okey, sub elemen yang ditulis ataupun dinyatakan di luar di luar elemen atau elemen utama itu daripada bahagian luar ni kan. Okey. Jadi kita akan lihat juga, kita akan bincang juga apa yang dimaksudkan dengan sub elemen yang ada bagi setiap elemen-elemen tersebut. Okey. Jadi kita akan bincang satu persatu lah. Okey. Baik. Jadi kita lihat dulu apa sebenarnya yang dikatakan belajar cara belajar, elemen yang pertama. Okey. Kalau kita lihat dalam kapasiti pedagogi pembelajaran bermakna, kita dah tahu konsep pembelajaran bermakna, kita dah tahu apakah ciri-ciri pembelajaran bermakna, dan juga kita juga sebelum ini kita telah bincangkan berkaitan dengan model reka bentuk pembelajaran bermakna. Okey. Baik. Jadi seperti yang telah dinyatakan dalam kuliah model reka bentuk pembelajaran bermakna, model-model ini akan digerakkan ataupun diguna pakai bersekali ataupun bersama-sama dengan model-model yang lain. Barulah pembelajaran itu boleh dikatakan sebagai pembelajaran yang bermakna. Kita tidak ambil satu model dan meninggalkan model yang lain, ataupun dalam satu model ni kita ambil satu elemen saja. Jadi dia tak melengkap, dia tak lengkap untuk kita jadikan pembelajaran itu lebih bermakna. Baik. Jadi kalau kita lihat dekat sini, model pembelajaran murid ini memerlukan murid itu macam mana macam mana mereka hendak belajar. Okey. Jadi murid-murid kita macam kalau kita dah bincang sebelum ini, model reka bentuk pembelajaran bermakna itu kita bagaimana kita nak mereka bentuk sesuatu pembelajaran itu agar ia lebih bermakna. Okey, itu lebih kepada guru kan. Jadi yang ini model pembelajaran murid adalah bagaimana murid itu nak memastikan ataupun mereka hendak belajar macam mana dia nak mewujudkan hubungan antara guru dengan murid. Okey. Mewujudkan hubungan antara murid-murid mereka sendiri dengan mungkin rakan-rakan pembelajaran dan sebagainya. Okey. Begitu juga kita nak lihat dalam model pembelajaran murid ni apa sebenarnya yang dia nak belajar. Okey, dia tahu tak apa yang dia nak belajar, apa yang dia tak tahu dan sebagainya. Okey, jadi bagaimana murid ini boleh belajar lah. Okey, jadi sebab itu kita lihat, kita sebagai guru kita kena tahulah bagaimana model pembelajaran murid ini supaya dalam kita merancang satu pelan pembelajaran yang bermakna atau kita merancang PDP, merancang proses PDP tersebut, kita boleh ataupun kita perlu mengambil kira model-model yang berkaitan, termasuklah model pembelajaran murid. Okey, dari elemen yang pertama ni, belajar cara belajar,
kita dapati bahawa elemen ini menunjukkan ataupun berkaitan dengan bagaimana murid itu bertanggungjawab dan juga mereka faham proses pembelajaran itu berlangsung. Jadi kita nak murid-murid kita ini dia bertanggungjawab, dia tahu kenapa dia kena belajar tu, kan? Dia tahu kenapa dia kena belajar dan dia juga tahu dan faham apakah perkara yang mereka akan belajar, okey, dan mereka sedang belajar dan apa yang perlu lagi mereka akan belajar yang dia tak tahu lagi, yang dia perlukan. Itu yang dikatakan sebagai cara belajar lah, elemen yang pertama. Kemudian elemen yang kedua yang dikatakan perhubungan ini ialah tentunya perhubungan ini merupakan satu asas sosial yang penting. Maksudnya dalam kita nak memastikan sesebuah ataupun sesuatu perancangan, sesuatu plan pembelajaran itu bermakna, kita kena pastikan bahawa adanya hubungan yang baik antara murid dengan guru. Okey, ada hubungan murid dengan guru. Dan juga selain daripada itu, murid dengan mungkin ibu dan bapa, ataupun murid dengan rakan-rakan pembelajaran, mungkin juga murid dan juga rakan-rakan sekelas dia. Jadi perhubungan inilah maksudnya kita murid-murid perlu mewujudkan hubungan-hubungan tertentu agar melalui perhubungan ini mereka dapat meningkatkan ataupun proses pembelajaran itu lebih baik, dapat dilaksanakan dengan baik. Betul tak? Contoh, kalau kita belajar sendiri, jadi mungkin kita tidak dapat satu pengetahuan, kefahaman atau kemahiran yang baik. Right? Jadi sebab itu kalau macam kita kan, kita nak belajar, so kita pergi sekolah, contoh, kan? Di sekolah kita ada rakan-rakan, kita ada guru, okey, dan sebagainya. Jadi ini yang dikatakan satu hubungan. Ini satu hubungan. Tak adalah kita belajar sendiri, kan? Kita belajar sendiri, seorang kita belajar. Jadi tidak adalah satu pembelajaran itu mungkin tidak boleh dilaksanakan dengan bermakna. Okey. Yang ketiganya yang dikatakan sebagai aspirasi, ini kita nak pastikan bahawa murid-murid yang belajar ni dia perlu tahu, perlu tahu bahawa pencapaian mereka ini ataupun nak menentukan sama ada mereka ini berjaya mencapai hasrat pembelajaran mereka itu, mereka boleh dipengaruhi oleh jangkaan mereka terhadap diri mereka sendiri. Apa rasanya yang dia nak capai? Adakah dia boleh belajar tentang ini? Contoh, tentang sesuatu perkara. Jadi dia nak ini matlamat dia, jangkaan dia. Dan juga kita akan lihat nanti bagaimana keperluan dan minat itu, memberi faktor ataupun mendorong murid-murid ini untuk belajar sesuatu. Setiap murid berbeza. Ada yang memerlukan satu proses pembelajaran yang berbeza dengan rakan-rakan yang lain. Ataupun setiap murid dia ada minat dan kecenderungan yang tertentu terhadap sesuatu perkara. Jadi perkara-perkara seperti itu yang membantu, menyokong, mendorong mereka untuk mencapai matlamat pembelajaran mereka. Jadi ketiga-tiga elemen ini, cara belajar, macam mana dia nak faham proses pembelajaran tersebut, perhubungan, mewujudkan hubungan dengan antara murid dengan guru, murid dengan orang-orang yang sekitarnya, untuk mendapatkan pembelajaran lebih bermakna. Dan aspirasi ini yang dikatakan sebagai jangkaan mereka ataupun matlamat mereka. Untuk apa? Macam kita tulis RPH kan, pada akhir pembelajaran murid dapat apa, ataupun kriteria kejayaan, saya dapat ataupun saya belajar apa-apa dan sebagainya. Jadi ini yang dikatakan sebagai model pembelajaran murid. Baik, kita lihat yang pertama.
Yang pertama ini apa yang dikatakan sebagai belajar cara belajar, seperti yang saya sebut pada awal tadi, ada 3 sub-elemen yang berada di bawah elemen belajar cara belajar. Okey, apa yang dikatakan sebagai metakognitif? Okey, apa yang dikatakan sebagai metakognitif? Okey, metakognitif ini cara mudah ataupun dalam bahasa mudah dia, murid ini disedar apa dia yang dia tahu. Dan juga dia sedar apa yang dia tak tahu. Macam kita lah, kita tahu ataupun kita sedar, kita menyedari apa yang kita tahu tentang, contoh kita mungkin dalam bidang pendidikan Islam, kita mungkin bidang sains, kita mungkin bidang matematik, bidang bahasa, bidang sejarah, bidang geografi dan sebagainya. Jadi kita sedar, kita tahu sesuatu perkara, satu kandungan. Okay? Dalam masa yang sama, kita juga sedar apa aspek elemen pengetahuan yang kita tak tahu langsung. Jadi ini yang dikatakan sebagai metakognitif. Okay? Jadi kita nak pastikan murid-murid kita ini dia sedar apa yang dia tahu. Dia tahulah. Dan apa yang dia tidak tahu. Sebab kesedaran ini akan membantu kepada kejayaan proses mereka untuk mencapai atau mendapatkan mendapatkan maklumat, mendapatkan pengetahuan dan kemahiran. Okey, baik. Yang keduanya, murid ini juga melalui sub-elemen metakognitif ini dia dapat merancang. Okey, bila dia sedar apa yang dia tak tahu, dia boleh merancang. Okey, aku tak tahulah benda tentang, contohlah aku tak tahu nak kita ambil kata contoh subjek matematik ni untuk proses darab. Okey, darab ni tak tahu, tak hafal sifir. Okey, jadi dia boleh merancang. Dia boleh merancang sendiri dengan bantuan guru, dan kemudian dia boleh memantau. Memantau ni maksudnya dia akan semak sendiri. Okey, semak sendiri apa proses pembelajaran dia dah sampai mana. Okey, tahap mana dia. Okey, dan juga menilai apa yang dipelajari. Okey, jadi dia akan nilai. Dari satu apa yang dia dapat, okey, adakah dia mencukupi. Okey, aspek apa yang dia tak tahu, aspek apa yang dia dah tahu. Jadi ini yang dikatakan sebagai metakognitif. Okey. Kemudian melalui belajar cara belajar ataupun aspek ataupun sub-elemen metakognitif ini, murid akan berupaya membina matlamat pembelajaran. Okey, dia akan membina matlamat pembelajaran. Jadi dalam sesuatu kelas itu, katalah kita nak masuk, kita nak mengajar murid-murid tu, jadi dia tahu apa yang dia nak belajar. Okey. Lepas tu dia tahu apa yang dia tahu, mungkin dalam cikgu nak mengajar tentang apa tadi? Darab tadi kan? Darab, dia tahu sifir 2, dia tahu sifir 3 contoh, kan? Tetapi sifir 4 dia masih lagi belum kuasai. Okey, jadi dalam kelas itu dia nak membina matlamat pembelajaran. Dia kata, aku nak pastikan aku hafal sifir 4. Kan? Itu matlamat dia. Okey. Kemudian melalui ini juga murid-murid dapat memantau pembelajaran kendiri dan menilai secara kritis. Okey. Ini macam tadilah. Macam yang poin yang kedua di atas tadi, murid ini dapat memantau pembelajaran kendiri. Kalau di sekolah, kalau di sekolah dia mungkin dalam proses-proses pembelajaran, aktiviti PDP yang telah dilaksanakan oleh guru, kan, yang dirancang oleh guru, dan dia join ataupun dia termasuk dalam proses itu bersama dengan rakan-rakan sekelasnya. Tetapi dalam yang dikatakan sebagai memantau pembelajaran kendiri, mungkin bila dia balik ke rumah, balik ke rumah dia ulang kaji dan sebagainya. Jadi dia boleh tahu sifir 4 yang dia tak faham tadi. So balik dia akan ulang kaji, dia hafal, dia tahu konsep pendaraban sifir 4 tu bagaimana. Dan dia akan menilai dari semasa ke semasa pencapaian dia.
Dan seterusnya, untuk belajar cara belajar ini, dari elemen ataupun sub-elemen metakognitif ini, murid itu mampu meneliti maklum balas daripada rakan, guru, rakan pembelajaran dan lain-lain. Maksudnya, kalau dalam proses pembelajaran kita sebagai guru kita beri maklum balas. Okey, maksudnya contoh hasil kerja, katalah murid-murid ni menghasilkan satu produk. Okey, ataupun macam tadi kita balik kata contoh yang mudah tadi, darab kan. So dia darab sifir 4. Okey, dia darab 1 darab 4, 2 darab 4, 8, 3 darab 4, 12, 4 darab 4, 16, 5 darab 4, 20 kan. Lepas tu 6 darab 4, sekali dia tulis 23. Okey, jadi guru sebagai guru kita akan beri maklum balas. Okey, kata Ali, ni 6 darab 4 ni salah, ni 23. Dan sepatutnya 6 darab 4 berapa? Lepas tu mungkin dia hanya hafal saja kan, dia hafal saja, jadi dia tulis. Tetapi hafalan dia tu tersilap. Jadi guru sebagai guru kita pun fahamkan balik konsep 6 darab 4 kan. Jadi kita kata dia ada konsep, kita ajarlah konsep balik semula. Oh okey, jadi kita memperbetulkan. Okey, salah konsep yang murid-murid itu dapat, maka itu yang dikatakan maklum balas daripada guru kepada murid. Jadi murid itu tadi dia akan meneliti, dia akan tengok, oh okey. Jadi dia akan belajar dari situ. Okey, sebenarnya proses-proses ini ada kita dah berlaku, cuma kita nak jelaskan, kita nak jelaskan secara eksplisit bahawa proses belajar, cara belajar ini merupakan satu perkara ataupun elemen yang penting bagi model pembelajaran murid. Kemudian yang keduanya, kita akan lihat pula apa yang dikatakan sebagai maklum balas. Tadi kita kata tentang maklum balas guru kan. Okey. Baik. Dalam belajar dalam proses pembelajaran, proses pengajaran dan pembelajaran PDP, guru perlu sentiasa memberi maklum balas terhadap ataupun kepada murid. Jadi murid akan membuat refleksi terhadap maklum balas yang diterima. Ini satu juga proses pembelajaran. Okey, daripada macam tadi kita ambil contoh yang mudah tadi, kita dah bagi tahu okey, Ali 6 darab 4 bukan 23, 6 darab 4 adalah 24. Kita ceritalah konsep dia, kenapa 6 darab 4 maksudnya apa? 6, katalah kita ada 6 coklat, 6 coklat, 6 keping coklat. Okey, kemudian ada 4 kumpulan contoh kan. So setiap kumpulan ada 4 kumpulan, 1, 2, 3, 4, setiap kumpulan ada 6 keping coklat. Kumpulan kedua pun ada 6, kumpulan 3 pun ada 6, kumpulan 4 pun ada 6. Jadi ini yang dimasukkan. Jadi kalau kita tambah 6 tambah 6 tambah 6 tambah 6, dia akan bersamaan dengan 24. Jadi itu kita memperbetulkan konsep dia. Mungkin Ali tadi dia hanya hafal saja tapi dia tak faham konsep kan. Jadi bila dia hafal sifir 1 sampai 5 tadi, 5 darab 4 20, 4 darab 4 16, 5 darab 4 20 sampai 6 darab 4 mungkin ada kesilapan. Dia mungkin dia salah tulis 23, lepas tu dia hafal pun 6 darab 4 23. Jadi dia salah konsep tu. Okey, dia sekadar hafal saja, dia tak faham. Okey, jadi kita perbetulkan dan murid akan membuat refleksi. Kenapa? Kalau murid tidak contoh murid yang tidak membuat refleksi ataupun dia tidak kita kata dia tidak belajar ataupun dia tak menggunakan konsep belajar, cara belajar tu, dia akan terus betulkan 6 darab 4 24, dia hafal balik semula, tapi dia tak faham konsep kenapa 6 darab 4 bersamaan dengan 24 kan. Macam tadi kan, kumpulan A ada apa, A, B, C, D. Setiap A ni, kumpulan A ni ada 6 keping coklat, B ada 6, C ada 6, D ada 6. Jadi bila kita tambahkan kesemuanya, dia akan jadi 24. Jadi kalau dia tak membuat refleksi kenapa 6 darab 4 24, maka dia betul mungkin dia dah hafal 6 darab 4 24, tapi dia tak faham konsep 6 darab 4 bersamaan dengan 24. Itulah. Okey. Baik.
Seterusnya, guru akan memberi maklum balas yang mendorong kepada pembelajaran baharu murid dan membangunkan persekitaran positif. Jadi sebagai guru kita kena sentiasa beri maklum balas. Okey, belajar kita bagi maklum balas. Dan maklum balas ini kita akan lihat nanti uh, uh, bagaimana bentuk maklum balas. Okey, kita akan belajarlah. Guru memberi maklum balas yang mendorong kepada pelajaran baharu murid ni maksudnya bila kita bagi satu maklum balas hasil daripada hasil kerja mereka kan, jadi murid akan dapat satu konsep yang baharu. Contoh macam tadilah saya bagi contoh yang sama. Dalam satu kumpulan ada 6 keping coklat, okey, ataupun dalam bekas lah, bekasnya ada bekas A ni ada 6 keping, bekas B ada 6 keping, C ada 6 keping, D ada 6 keping. Okay. Jadi kalau dia murid itu hafal saja, dia tak faham konsep tu. Okay. Tapi bila kita tegur, okay, dan kita terangkan konsep bagaimana yang dikatakan 6 darab 4 24, maka murid itu akan belajar satu konsep ataupun satu kefahaman yang baru. Jadi dia lebih faham. Ini yang dikatakan bermakna. Dan juga maklum balas yang kita beri itu, maklum balas yang kita beri itu akan juga bersifat mendorong untuk murid ini menilai. Macam tadi kita kata metakognitif kan, menilai pembelajaran dia. Dia ada kaitan dengan aspek metakognitif tadi. Menilai pembelajaran dia, memantau pembelajaran dia secara kendiri dan sebagainya. Okey. Yang seterusnya, kita lihat apa yang dikatakan sebagai agensi. Okey. Bila kita sebut tentang agensi ni, mungkin kita terfikir dengan agensi kerajaan, agensi badan ataupun agensi bukan kerajaan, sesuatu syarikat dan sebagainya. Tapi kita lihat apa yang dimaksudkan sebagai agensi adalah murid mempunyai autonomi terhadap pembelajaran. Autonomi ni apa? Autonomi ni macam satu yang kita kata sebagai kuasa ataupun satu apa kita kata, autonomi ni keupayaan, okey, satu bukan hak mungkin boleh kata hak lah untuk mereka merancang ataupun mereka belajar. Pembelajaran tu dia satu autonomi. Kalau yang dikatakan murid tidak mempunyai autonomi itu, guru akan berikan saja, murid tak boleh. Contoh katalah murid kita guru masuk dalam kelas. Okey, kita kata kita nak belajar tentang tentang sejarah kan, sejarah kemerdekaan tanah Melayu. Maka kita minta mereka terus buat esei 2 muka surat contoh. Okey, ataupun karangan tentang kemerdekaan tanah Melayu dalam 2 muka surat. Maka kita suruh mereka buat semua. Okey. Lepas tu kita tak kita tak bezakan antara murid. Katalah dalam kelas tu murid kita ada 30 orang. Contoh 30 orang, maka kita suruh mereka buat karangan. Okey, boleh, tak ada masalah, boleh. Tetapi mungkin kita kena ambil tahu dan ambil cakna bahawa ada juga mungkin murid yang dia memang dari satu segi dia ini dalam konteks sejarah dia kurang mahir atau kurang berminat ataupun dari segi kompetensi dia terhadap penulisan dia agak lemah. Okey, ataupun mungkin pada ketika itu dia bukanlah lemah, tapi mungkin pada ketika itu dia ada masalah, tangan sakit dan sebagainya, jadi tak boleh menulis. Okey, maka untuk kita ajar tentang sejarah tanah Melayu, kemerdekaan tanah Melayu, dan mereka nak menghasilkan satu, macam mana kita nak buat assessment, pentaksiran. Okey, nak pastikan murid dari 30 orang ni siapa yang boleh menceritakan tentang kemerdekaan tanah Melayu dengan baik. Betul kan? Maka kita hanya menggunakan penulisan saja. Okey, sedangkan ada seorang pelajar daripada 29 ada seorang pelajar tu, mungkinlah kita kata dia
dia tak boleh nak menulis. Bukan kata tak boleh menulis, tak pandai tulis. Contoh dia, ni saya bagi satu contoh, dia banyak contoh. Contoh tangan dia sakit dan sebagainya kan. Ini dia ada masalah lah nak menulis dengan cepat. Maka kita boleh ubah daripada instrumen yang kita gunakan tadi, karangan tadi, kita boleh ubah kepada contoh secara lisan. Okey. Secara lisan kita suruh dia baca dan kemudian dia ceritakan. Sebab kita nak mengajar tentang sejarah kemerdekaan tanah Melayu. Contoh. Kan? Jadi bila kita nak buat pentaksiran, tak semestinya daripada karangan. Jadi kita boleh dalam bentuk lisan, mungkin dalam bentuk lakonan. Jadi yang dikatakan autonomi ini adalah murid dia ada macam kata kuasa terhadap pembelajaran mereka. Dia nak macam mana. Contoh. Cuma bukanlah kita bagi autonomi ni secara literal kita bagi 100% tidak. Di kelas memang susah lah kalau kita 30 orang tu kita nak suruh dia orang ikut belajar macam mana yang dia nak belajar kan. Tetapi yang dikatakan autonomi, merujuk kepada autonomi ini adalah dia ada kecenderungan, dia ada minat-minat tertentu dan sebagainya. Jadi kita boleh jajarkan, alignkan minat mereka, kecenderungan mereka atau keperluan mereka itu mengikut mengikut apa yang kita nak ajar ataupun hasrat pembelajaran kita ataupun objektif pembelajaran kita. Okey, sebab itu kita kata boleh ubah. Dan juga murid berperanan membina tugasan dan penilaian pembelajaran. Okey, maksudnya dalam belajar cara belajar ini, okey, yang dikatakan maklum balas yang dikatakan sebagai dalam sub elemen agensi ini, murid dia ada peranan dia untuk membina tugasan. Macam mana yang dikatakan membina tugasan? Guru kita mungkin contoh saya bagi contoh dalam proses ataupun dalam kita menggunakan proses pembelajaran berasaskan projek kan. Jadi tugasan asas itu kita sebagai guru yang sediakan, tapi murid-murid ni boleh membina tugasan. Daripada tugasan yang asas tu dia boleh bagi maklum balas, dia boleh membina. Membina apa? Dia masukkan elemen ni. Contoh kalau macam kita nak menghasilkan satu produk kan. Satu produk, mungkin produk kita tu produk yang contoh RBT bentuk teknologi. Menghasilkan satu model kan. Model contohnya model hidroponik. Okey, contohlah model aquaponik contoh. Model aquaponik. Jadi murid juga dia berperanan untuk membina tugasan ini, maksudnya dia boleh memberikan cadangan kepada penambahbaikan terhadap hasil produk tu. Okey. Dan dia juga boleh menentukan apa yang dia nak capai. Okey. Contohnya produk tu dia kata dia nak tambahlah daripada model aquaponik, dia nak tambah lampu contohnya. Lampu. Jadi kita tak perlu pun. Kita tak perlu, tapi dia nak tambah. Jadi boleh. Dia nak tambah. Dan dia boleh menghasilkan satu produk yang berfungsi contohnya. Okey. Itu yang dikatakan sebagai salah satu aspek dalam sub elemen agensi, dan murid boleh membuat keputusan dalam proses pembelajaran mereka. Ini yang saya sebut tadi. Contoh kita hasilkan kita sebagai guru kita nak kata hasilkan satu model sistem aquaponik. Model ataupun prototype sistem aquaponik. Tetapi murid ini kita ada bagi guideline lah. Ini mungkin tangki dia, ini tempat tanaman dia, ini tempat ikan dia, kan? Dan sebagainya. Tapi murid ini dia akan nak beri nilai tambah. Setakat tu dia tak nak tambah lagi. Okey. Dia nak tambah lampu mungkin, dia nak tambah daripada satu sistem, satu tangki kepada 2 tangki, 3 tangki. Jadi terpulang pada dia. Jadi kita sebagai guru kita taklah secara maksudnya kita kata satu je. Mesti satu, 2 tak boleh. Tak boleh macam tu. Dia nak buat keputusan untuk menghasilkan
menyelesaikan projek ataupun produk yang diperlukan. Okey, jadi dia boleh membina ataupun membuat keputusan. Itu yang dikatakan agensi. Okey. Baik. Kemudian kita pergi kepada yang kedua, ni elemen yang kedua iaitu yang dikatakan sebagai perhubungan. Okey. Kalau perhubungan ini dia ada dua sub elemen, iaitu kesepunyaan dan juga merangkai. Jadi kalau kita lihat dekat sini, apa yang dikatakan sebagai kesepunyaan? Okey, kesepunyaan ini adalah satu persekitaran yang penyayang membantu murid memenuhi keperluan pembelajaran. Dan kalau kita lihat kat sini, elemen perhubungan ini adalah satu elemen yang penting. Dia asas sosial kepada murid untuk belajar, di mana dia perlu mewujudkan hubungan antara murid dengan guru, murid dengan ibu bapa, murid dengan pentadbir sekolah, murid dengan rakan-rakan di sekolah, dia kena dalam kelas, okay? Mungkin juga rakan-rakan di dalam sekolah, di berbeza kelas, mungkin murid dengan pekerja pembersihan, murid dengan pekerja kantin, ataupun pengawal keselamatan, murid dengan pemandu bas, murid dengan masyarakat, ibu bapa, rakan-rakan dan sebagainya. Jadi yang dikatakan sebagai perhubungan ini adalah dari sub elemen kesepunyaan adalah satu persekitaran yang penyayang yang membantu murid memenuhi keperluan pembelajaran. Maksud penyayang ini adalah persekitaran yang menyokong, yang mendukung mereka untuk belajar dengan lebih baik. Contoh yang dikatakan persekitaran mungkin suasana dalam kelas itu sendiri. Jadi guru bersama-sama dengan murid perlu mewujudkan persekitaran yang sesuai supaya murid ini boleh memenuhi keperluan pembelajaran mereka. Contoh apa? Kalau dalam kelas mungkin ada, ni paling asas lah, kerusi contoh kan, ataupun meja, ataupun ada kipas, okay? Ataupun bahan-bahan bantu mengajar dan sebagainya, okay? Yang menyokong keperluan pembelajaran. Di luar daripada kelas, mungkin dalam sekolah, dalam konteks sekolah pentadbir sekolah sediakan apa? Sediakan mungkin perpustakaan untuk murid pergi untuk buat rujukan. Murid sekolah sediakan makmal komputer untuk murid belajar, untuk menggunakan komputer dan sebagainya, mendapatkan maklumat dan sebagainya. Di sekolah juga ada kantin ataupun koperasi dan sebagainya untuk murid. Dia memenuhi keperluan pembelajaran dia kan, untuk dia ada makan, mungkin dekat koperasi dia nak beli barang-barang alat tulis dan sebagainya. Okey. Kemudian dekat suasana dekat sekolah mungkin ada taman-taman yang kecil, okey, supaya mereka boleh duduk berehat, okey. Jadi dia banyak contoh macam di sekolah juga dia ada satu katalah apa lagi, katalah dia nak makmal sains contohnya. Okey. So untuk nak belajar untuk belajar sains tak boleh lah nak belajar dalam kelas kan. Mungkin dia gunakan bahan-bahan air dan sebagainya. Dia pergi ke bilik sains atau makmal sains. Nak solat, mungkin kita pergi ke surau. Okey, jadi itu yang dikatakan ataupun yang menyumbang kepada persekitaran yang dikatakan penyayang itu. Maksudnya persekitaran yang membantu kepada murid untuk memenuhi keperluan pembelajaran mereka. Okey, aspek-aspek ini semua yang dikatakan akan membantu kepada pembelajaran murid. Kemudian murid juga mempunyai motivasi yang kuat. Jadi bila pihak sekolah, guru, mungkin ibu bapa pun boleh berperanan juga kan. Ibu bapa boleh sediakan pelbagai kemudahan juga membantu pihak sekolah. Mungkin ada ibu bapa yang persatuan ibu bapa dan guru yang memberi sumbangan dalam bentuk contoh smart board, LCD kan, dan sebagainya kepada pihak sekolah supaya boleh digunakan oleh murid-murid. Maka murid akan mempunyai motivasi yang kuat. Oh, pergi sekolah best lah kat sekolah ni. Cikgu minggu lepas PIBG ada menyumbang
satu smart board, smart interactive kan, board. Jadi seronok, murid-murid boleh pakai, boleh gunakan, boleh belajar dan sebagainya. Okey. Jadi dia ada motivasi yang kuat. Ini satu contoh lah. Dan juga meneroka peluang untuk membantu manusia. Ini juga yang dikatakan meneroka peluang membantu manusia ni, maksudnya bila dia dah ada satu motivasi yang kuat untuk dia belajar, murid ini dia akan secara sendirinya boleh meneroka ruang dan peluang untuk dia uh, uh, mengembangkan lagi pengetahuan dia. Bila dia dah belajar, dia tahu sesuatu, dia akan, contoh saya bagi satu contoh, katalah dia belajar tentang macam mana dia nak menghasilkan satu proses satu inovasi. Satu inovasi. Maka bila guru dah bimbing dia buat inovasi dan sebagainya, dia akan ada satu ruang dan peluang untuk dia menambah baik kepada inovasi yang dihasilkan itu, supaya inovasi yang dihasilkan itu boleh menyelesaikan satu masalah. Contoh. Jadi ini yang dikatakan kesepunyaan itu. Murid ada motivasi yang kuat, kemudian dia akan meneroka peluang untuk membantu manusia. Dalam konteks dia menghasilkan inovasi. Ataupun dari segi contoh yang dikatakan membantu manusia ini juga dia ada satu sikap ataupun akhlak yang mulia lah. Contoh bila ada wujudnya hubungan antara murid dengan pekerja pembersihan, contoh kan, maka dia sentiasa, contoh kalau pekerja pembersihan tu memerlukan bantuan, nak angkat sampah, angkat tong sampah dan sebagainya, murid-murid ini dia akan secara tak langsung dia akan bantu. Bukan sekadar dia belajar saja, tapi ini macam mana dia nak wujud ni, ni lah mesti adanya kesepunyaan melalui elemen perhubungan yang diwujudkan dalam sekolah. Kemudian yang keduanya, kita bincang berkaitan dengan merangkai. Apa yang dikatakan merangkai? Murid akan membina kemahiran membentuk hubungan interpersonal dan intrapersonal. Rentetan daripada tadi. Jadi kesepunyaan kan, dia ada kesepunyaan. Inilah sekolah aku kan, ini sekolah kami, sebagainya. Jadi masing-masing dia ada bantu-membantu. Jadi rentetan daripada itu yang dikatakan merangkai ini, sub elemen yang kedua merangkai ini, daripada kesepunyaan sub elemen kesepunyaan itu tadi, murid akan membina kemahiran. Dia akan bentuk hubungan interpersonal. Interpersonal dia dengan pekerja pembersihan, dia dengan pekerja makcik kantin contohnya, dan guru dan sebagainya lah, dengan rakan-rakan juga. Dan dalam masa yang sama dia bentuk hubungan intrapersonal dalaman dia. Contohlah kan, mungkin ada hubungan ni kadang hubungan yang positif, ada hubungan yang mungkin dia tak seperti yang negatif lah. Mungkin dia ada, mungkin ialah biasalah murid-murid kan, dia ada isi faham dan sebagainya. Jadi dia boleh membentuk kemahiran untuk kawal dalaman dia. Kemudian dalam merangkai ini, murid dapat bekerja secara individu dan berkumpulan. Ini daripada mana? Daripada kita sebagai guru, kita boleh merancang proses pembelajaran. Contoh, ada proses pembelajaran tertentu kita nak murid buat secara individu. Kan? Ada juga satu ketika kita buat proses pembelajaran itu secara kolaboratif. Kita bagikan kumpulan daripada 30 murid itu, kita bagi kepada 6 kumpulan. Satu kumpulan ada 5 orang untuk buat perbincangan, untuk buat projek atau untuk buat tugasan dan sebagainya. Jadi murid dapat bekerja secara individu, dan masa sama dia juga boleh bekerja secara berkumpulan. Jadi di situ, dari aspek-aspek itu, dia membentuk hubungan interpersonal. Kemahiran interpersonal. Mungkin ada murid-murid yang introvert, murid-murid yang dia suka menyendiri, tetapi bila kita gabungkan, kita kita buat kumpulan, maka sedikit demi sedikit dia akan melatih, akan memberikan kemahiran
interpersonal kepada murid-murid tersebut. Okey. Kemudian murid-murid boleh mengurus hubungan secara kolaboratif. Okey. Ini kolaboratif tadilah secara berkumpulan. Okey. Baik. Kemudian yang terakhir iaitu elemen aspirasi. Okey. Di bawah elemen aspirasi ini ada dua sub-elemen, jangkaan dan juga keperluan dan minat. Okey. Baik. Yang dikatakan sebagai jangkaan, murid dia percaya kemampuan diri sendiri. Ni aspirasi ni apa? Kalau balik kepada tadi, aspirasi ni adalah satu bentuk dia nak murid ni dia tahu, macam pertama tadi dia belajar cara belajar, dia metakognitif, dia tahu apa yang dia tahu, dia sedar apa yang dia tahu dan dia sedar apa yang dia tak tahu kan. Jadi aspirasi ni menunjukkan bahawa apa sebenarnya matlamat dia. Dan dia belajar ni dia nak apa? Contoh macam tu. Apa yang dia nak dapat. Okey. Jadi ini yang kita kata aspirasi ni. Jadi kita kena tanamkan murid ni mesti ada aspirasi dia. Okey. Dan yang di mana untuk jangkaan ni murid perlu ada percaya ataupun dia yakin bahawa dia ada kemampuan diri sendiri. Dan mungkin kita kena faham bahawa kemampuan diri sendiri murid itu tak sama dengan kemampuan rakan sebelah dia. Tak sama dengan rakan sekelas dia. Tak sama dengan rakan kawan-kawan di kelas lain. Tak sama. Dia mungkin berbeza. Tetapi kita kena wujudkan ataupun bantu murid ini supaya dia percaya bahawa dia ada kemampuan diri sendiri. Dan murid itu sedar bahawa akan jangkaan orang lain terhadap diri. Contoh, macam kita sebagai guru kan, kita kena bagi kesedaran kepada murid itu bahawa dia boleh buat. Contohnya, dia mesti murid ni awak kena percaya bahawa awak boleh buat sesuatu ni. Okey, ikut kemampuan masing-masing. Okey. Dan dalam masa yang sama, selepas itu murid itu sedar bahawa ada jangkaan orang lain. Jangkaan orang lain ni siapa? Mungkin jangkaan guru. Kita sebagai guru. Mungkin daripada ibu dan bapa terhadap diri dia. Okey, dia sedar bahawa cikgu ni nak aku belajar lah, nak aku pandai. Mak ayah nak aku belajar pergi sekolah ni supaya dapat ilmu. Ilmu ni satu hari nanti boleh digunakan pada masa yang akan datang. Dia sedar. Ini yang kita nak terapkan pada murid kita. Kemudian daripada situ murid akan membina dan menilai kriteria kejayaan bersama dengan rakan-rakan. Dia nak bina dan menilai kriteria kejayaan. Kriteria kejayaan tu apa? Dia ada satu penyataan lah. Dan dia tahu dia nak macam buat semakkan diri. Okey, apa yang dia dah belajar? Okey, dia belajar apa? Dia boleh tak mencapai kriteria kejayaan yang ditetapkan? Okey, sebab itu kalau aspek kriteria kejayaan ni ada diterapkan. Contoh ada hasrat pembelajaran, ada kriteria kejayaan. Itu nanti kita akan bincangkan dengan lebih lanjut lah. Jadi berdasarkan kriteria kejayaan ni kita boleh tahulah apa sebenarnya yang dia boleh buat checklist, dia boleh buat semakkan kendiri apa yang dia dah dapat. Kan contoh dalam topik ni ataupun mana-mana subjek lah, mata pelajaran dan sebagainya. Okey, katalah ada 5 kan. So ada 5 kriteria dia dapat. Kriteria yang pertama ni apa? Yang kedua ni apa? 3 apa? 4 apa? 5 apa? So dia dapat tak? Jadi dia akan buat semakan. Okey. Jadi bila dia dapat buat semakan ni, dia tahulah kemampuan dia tahu apa yang dia dah capai. Ini aspirasi. Kalau kita tak ada murid ni tidak ada aspirasi, tidak ada jangkaan, dia tak tahu dia belajar apa yang dia belajar pun dia tak tahu. Dia sekadar masuk pergi kelas, dia belajar, cikgu ajar, buat sebagainya, tapi dia tak tahu apa dia punya, apa yang dia dah belajar. Okey. Jadi kita kena fahamlah. Okey. Kemudian yang kedua, okey. Yang keduanya adalah yang dikatakan keperluan dan minat. Okey. Baik. Macam saya sebut sebelum ini bahawa
setiap murid dia mesti ada keperluan dan juga minat yang berbeza. Dia tak boleh kita kata setiap murid, 30 orang murid itu dalam kelas, semua ada keperluan yang sama, semua ada minat yang sama. Tidak. Setiap daripada murid dia ada perbezaan. Okey. Sebab itu dia ada istilah pedagogi terbeza. Nanti kita akan tengok dan kita akan bincang pada topik yang seterusnya. Kenapa ada yang dikatakan pedagogi terbeza. Okey. Baik, tapi untuk ni dulu kita bincang dulu. Baik, keperluan dan minat kenapa dikatakan digunakan oleh guru bagi memastikan penglibatan murid? Ini yang saya sebut tadi. Berbalik kepada tadi, bila saya cerita tentang kita nak mengajar tentang sejarah tadi kan. Sejarah pendudukan ataupun kemerdekaan tanah Melayu. Okey. Jadi kita nak mengajar dan kita nak murid belajar bukan sekadar kita baca lah. Kita tak nak lah kita suruh baca atau hafal salin nota saja ataupun kita bagi kuliah saja dekat murid-murid sekolah ni. Okey. Jadi kita minta dia buat karangan 2 muka surat tadi kan. Okey. Jadi bila kita nak bagi dua muka surat tadi, 30 orang murid, mungkin satu orang tadi kan, satu orang tadi tangan dia sakit kan, dia tak boleh nak menulis. Jadi macam mana kalau 30 katalah habis kelas kan, kita nak 30 apa tu, karangan, buku, semua hantar. Tapi orang yang murid yang seorang ini dia tak boleh nak hantar, tangan dia sakit. Jadi adakah kita sebagai guru, okey 29 ni, okey dia boleh. Betul lah, contoh dia boleh kan, kita ambil mudah. Okey dia boleh apa? Dia boleh cerita tentang sejarah tanah Melayu, kemerdekaan tanah Melayu. Tapi yang seorang ni dia tak hantar. Okey dia tak hantar, dia sikit je, buat 2-3 baris saja. Okey sebab dia sakit. Jadi kita kata dia okey dia tak mencapai tahap penguasaan. Boleh macam tu? Boleh ke? Tak boleh lah. Sebab apa? Sebab keperluan dia pada ketika itu tidak dipenuhi. Dia sakit tangan dia. Kita gunakan semata-mata karangan itu saja untuk kita buat pentaksiran. Tak boleh. Okay? Jadi apa perlu kita buat sebagai guru? Kita ikut keperluan dia pada ketika itu. Oh, Siti ini dia apa? Dia sakit tangan. Dia tak boleh nak tulis karangan. Jadi kita boleh buat apa? Kita nak buat pentaksiran. Kita boleh juga buat apa? Secara lisan kita tanya dia. Okey Siti, cuba ceritakan pada cikgu macam mana sejarah kemerdekaan tanah Melayu. Kan? Jadi dia boleh cerita. Cuma dia tak boleh menulis je, tangan dia sakit, kan? Jadi dia cerita. Oh, okey, bagus. Jadi dia capai tak untuk objektif pembelajaran? Dia boleh capai. Cuma instrumen dia berbeza. Itu sebenarnya kita kena buat. Okey? Itu satu, itu sebab dia sakit fizikal. Ada juga nanti keperluan yang berbeza. Maksudnya apa? Murid ini dia punya tahap kognitif, dia mungkin murid lemah. Dia murid yang dikatakan murid dari segi pencapaian kognitif, akademik, intelektual dia rendah lah. Okay, rendah atau lemah. Jadi kita mungkin tak boleh bagi dia buat bentuk karangan je. Kita bagi soalan, tuliskan ataupun ceritakan bagaimana tanah Melayu merdeka. Dia nak tulis kan? Susah lah. Okay. Jadi mungkin kita sediakan satu yang lain. Dia murid lemah, jadi kita mungkin buat dalam bentuk khas untuk dia, sedikit berbeza. Mungkin kita buat dalam bentuk kita istilah chunking. Chunking ni macam pecahan-pecahan lah. Okay, peristiwa tu kita dah sediakan. Dia mungkin isi tempat kosong. Mungkin isi tempat kosong. Kan, kita sediakan chunking tu, isi tempat kosong. Mungkin boleh jadi macam itu. Okay, yang penting dia ikut tahap. Mungkin dia tak boleh nak menghasilkan karangan penuh macam kawan-kawan dia, tapi oleh kerana dia murid lemah, so kita buat macam isi tempat kosong, kita buat chunking word. Macam kan ada kan kalau karangan, kita pernah belajar dulu karangan, kita buat cikgu kita sedia dia letakkan ayat-ayat yang bercampur-campur, lepas tu disusun. Itu pun boleh. Jadi ini yang dikatakan dia keperluan ni mengikut satu, mungkin dari segi fizikal, mungkin dari segi tahap intelektual. Okay? Dan juga nanti kita akan dapati bahawa ada juga murid yang dia yang dikategorikan sebagai gifted ataupun pintar.
Jadi murid pintar ni dia berbeza. Dia juga berbeza sama dengan macam murid-murid yang tadi tu. Jadi mungkin kita kena bagi tugasan yang lain daripada tu. Dia karangan dia tak dia boleh buat karangan, okay, tapi dia rasa benda tu biasa saja. Jadi kita nanti dia akan jadi apa? Masalah disiplin pula. Sebab dia kata ni dah tahulah. So dia nanti dia buat tak tahulah, dia macam tak, dia tengok luar dah. Sebenarnya bukan dia tak tahu, dia bukan dia malas belajar. Dia dah tahu apa yang dia nak, yang kita nak ajar. Ni murid-murid gifted atau murid pintar ni. Jadi kita kena bagi dia task atau tugasan yang lain daripada yang lain supaya dia boleh buat. Dia belajar sesuatu. Dia mencipta sesuatu yang baru ataupun dapat pengetahuan yang baru. Ini dikatakan sebagai, sebab tu saya kata keperluan dan minat ni digunakan oleh guru. Maksudnya kita kena tahu setiap 30 orang tu, contoh apa keperluan mereka, apa minat mereka. Mungkin bukanlah setiap kali tu kan, setiap kali kelas tu kita kena bezakan. Tak. Dia ada banyak. Itu nanti kita secara detail nanti kita akan bincangkan lah. Tetapi yang saya nak sebut ni adalah kita kena tahu latar belakang murid tu. Supaya kita tahu macam mana kita nak pastikan murid itu terlibat. Itu sebab tu saya tunjuk kat sini kan. Saya tunjuk kat sini kita kena ada penglibatan murid ni. Kalau lah macam saya sebut tadi, kita bagi satu kertas, kita suruh mereka menulis karangan 2 muka surat contoh kan, berkaitan dengan sejarah kemerdekaan Tanah Melayu. Tapi yang murid yang sakit ni, dia tak boleh nak menulis, tangan dia sakit. Jadi dia pun duduk dalam kelas tu, duduk, tak ada belajar kan. Jadi tak adalah penglibatan murid. Sebab tu kita kata kita kena ikut keperluan dia. So kita ubah sikit. Mungkin kita bagi dia cerita macam tu. Jadi dia belajar. Faham Okey. Seterusnya, murid merancang tugasan yang dapat mendalami konsep berasaskan penyelesaian masalah relevan dan autentik. Okey. Jadi ini yang saya kata tadi, murid merancang tugasan. Ini yang bila mana yang dikatakan sebagai murid-murid yang mungkin dia dari segi apa? Dari segi kita kata tahap kognitif dia mungkin pintar dan cerdas. Dia boleh rancang apa sebenarnya yang dia nak buat. Contoh ada juga murid ini dia suka berlakon dan sebagainya kan, ataupun buat simulasi dan sebagainya. So daripada kita nak mengajar sejarah pendudukan Tanah Melayu ataupun kemerdekaan Tanah Melayu, kemerdekaan Tanah Melayu, dia boleh buat secara apa kita panggil lakonan. Selain daripada buat karangan saja, dia buat secara lakonan, tetapi lakonan itu dialognya, dia punya skrip dia memang memenuhi apa yang kita nak ajar pada murid tersebut tentang kemerdekaan Tanah Melayu. Jadi murid-murid ini dia boleh merancang tugasan mereka, maksudnya dia boleh apa? Dia boleh tentukan apa yang dia nak buat. Tetapi untuk mencapai objektif pembelajaran tu, jadi dia boleh merancang tugasan berdasarkan konsep tu. Okey, so ini satu. Kemudian mungkin juga berasaskan penyelesaian masalah. Kemudian relevan dan autentik ni maksudnya dia boleh ambil masalah-masalah yang berlaku di luar ataupun yang sebenar dan dia cuba selesaikan masalah tersebut. Ini kalau murid-murid yang ni lah, murid-murid yang berkeupayaan. Sebab tu dia ada keperluan dia. Sebab tu saya kata keperluan ni, bila kata keperluan tu, ada murid yang pintar, murid yang pintar cerdas ni. Murid yang pintar tu dia keperluan dia lain. Murid yang tipikal, murid biasa dia lain. Murid yang lemah lain. Sebab tu saya kata keperluan dia berbeza. Okay. Dan kalau seterusnya kita dah bincang berkaitan dengan model pembelajaran murid. Ini adalah model pembelajaran murid. Okey. Jadi kalau kita lihat dekat sini, dia ada kat luar ni ada yang kita panggil ada tambah satu. Kita tambah dekat luar model ni. Okey, dia ada tambah kitaran yang disebut sebagai kitaran inquiry.
Okey, kitaran inquiry. Dia ada mereka bentuk, melaksana, kemudian mengukur, mereflect dan menambah baik serta mentaksir. Okey, baik. Jadi yang ini, okey. Baik, untuk model pembelajaran murid bersekali dengan kitaran inquiry ini, kitaran inquiry yang dinyatakan ini adalah yang seperti yang telah saya sebut tadi, adalah yang berada di bahagian luar ni, kitaran yang paling luar. Okey. Jadi dia terdiri daripada pertama sekali mereka bentuk proses pembelajaran. Okey, mereka bentuk proses pembelajaran tersebut. Okey, kemudian dia akan pergi kepada melaksana, di mana guru sebagai pelaksana akan melaksanakan pelan pembelajaran yang telah dirancang. Okey, melaksanakan pelan pembelajaran tadi ataupun aktiviti PDP dan seterusnya, akan mengukur, mereflect dan menambah baik pelan pembelajaran yang telah dirancang ataupun yang telah dilaksanakan tadi. Okey. Kemudian bila kita mengukur, dan sebagainya. Okey. Kemudian kita akan pergi kepada pentaksir. Kita mentaksir sama ada pentaksiran itu pentaksiran kepada hasil kerja pelajar lah, hasil kerja produk akhir kepada produk akhir pelajar ataupun produk akhir murid. Jadi kat situ perlu dia secara kitaran inquiry bukan berakhir kat sini tau. Lepas pentaksir dia akan buat satu reka bentuk yang lain. Mereka bentuk. Jadi sebab tu dia kata proses ni dalam bentuk kitaran. Okey, dia secara berterusan. Okey. Jadi dan kitaran inquiry kolaboratif ini, okey, akan melibatkan semua pihak, bukan sekadar guru dan murid, tetapi dia melibatkan pentadbir, okey, melibatkan pentadbir sekolah, guru terutamanya. Okey, guru ni guru mata pelajaran dan juga mungkin guru mata pelajaran yang berbeza. Kemudian mungkin juga sudah tentu murid dan juga ibu bapa ataupun rakan-rakan pembelajaran. Rakan-rakan pembelajaran. Okey, baik. Jadi ini yang dikatakan sebagai model pembelajaran murid. Okey. Jadi saya rasa itu saja untuk penerangan berkaitan dengan model pembelajaran murid. Sekian saja, terima kasih.